Salam sejahtera. Saya Hu Imin dan hari ini saya ingin membentangkan tentang aktiviti pengajaran dan pemudacaraan dengan memilih pendekatan, strategi dan kaedah yang sesuai dengan menggunakan kit persembahan yang telah saya bina dalam kursus seni dan pendidikan sebagai bahan bantu mengajar saya. Pertama sekali, ini adalah contoh kit persembahan telah saya bina, iaitu tikar anyaman. Tikar ini mudah untuk dihasilkan di mana ia hanya menggunakan kertas. Subjek yang akan saya ajar ialah pendidikan seni visual tahun 6 yang bertajuk mengenal kraft tradisional. Dan antara kemahiran akan disampaikan kepada murid ialah kemahiran menganyam. Seni anyaman milik masyarakat Melayu yang dikagum dan digemari sehingga ke hari ini. Oleh itu pentingnya kemahiran ini diwarisi secara turun-temurun kepada generasi yang akan datang. Antara bahan yang biasa untuk digunakan untuk menghasilkan anyaman ialah buluh, rotan, pohon mengkuang dan sebagainya. Oleh itu saya akan menggunakan kit ini sebagai bahan bantu mengajar saya semasa proses pengajaran dan pembelajaran dijalankan. Pada pendapat saya, kit ini lebih kepada pendekatan induktif, di mana pendekatan ini bermula daripada maklumat spesifik kepada yang umum, iaitu murid-murid belajar melalui contoh-contoh yang spesifik dan seterusnya dibimbing untuk membuat kesimpulan. Misalnya dalam aktiviti pengajaran saya telah memberi penerangan kepada murid tentang latar belakang anyaman dan memberi contoh-contoh anyaman seperti anyaman kertas, anyaman buluh, anyaman rotan, anyaman mengkuang dan sebagainya. Seterusnya, guru membuat kesimpulan bahawa anyaman yang telah dinyatakan tadi merupakan contoh-contoh anyaman. Dengan memberi contoh kepada murid, murid akan lebih memahami apa yang ingin disampaikan oleh guru dengan lebih jelas dan proses pengajaran dan pembelajaran dapat dijalankan dengan lebih berkesan. Selain itu, kit saya juga lebih kepada pendekatan bersepadu, di mana pendekatan ini mempunyai gabungan daripada pelbagai jenis kemahiran seperti kemahiran berfikir, kemahiran menulis, membaca, mengira dan sebagainya. Dan antara kemahiran yang diperolehi oleh murid semasa menjalankan aktiviti membuat anyaman ialah kemahiran berfikir dan kemahiran menganyam. Semasa membuat anyaman, murid akan berfikir dahulu sebelum melakukan anyaman secara selang-seli dari atas ke bawah dan sebaliknya. Dengan menjalankan aktiviti menganyam, ia bukan sahaja dapat menguji kefahaman murid tentang anyaman, dan murid juga dapat memperolehi kemahiran menganyam, di mana kemahiran ini sangat penting dan bermakna bagi murid pada masa kelak. Contohnya, murid boleh menghasilkan bako, tikar menggunakan bahan-bahan alam semula jadi untuk tujuan komersial dan seterusnya dapat menjana ekonomi untuk sekeluarga. Kita alih kepada strategi pengajaran, dan kit ini lebih kepada strategi pemusatan guru, di mana strategi ini dianggap sebagai pengajaran langsung dan guru adalah berautonomi semasa di dalam bilik belajar. Murid bersikap pasif dan hanya mendengar sahaja apa yang ingin disampaikan oleh guru. Misalnya, semasa pengajaran dijalankan, saya hanya memberi penerangan tentang latar belakang anyaman dan contoh-contoh anyaman kepada murid, dan murid hanya mendengar apa yang disampaikan oleh guru. Dan pada masa ini komunikasi sehala sahaja diwujudkan, di mana di antara guru dengan murid. Seterusnya, kit ini juga lebih kepada pendekatan perpustakaan murid, dan murid dapat bersikap aktif, di mana murid dapat melakukan
aktiviti anyaman. Murid dapat bersikap kreatif dan inovatif untuk menghasilkan seni anyaman yang cantik dengan usaha sendiri. Dan pada masa ini, guru hanya berperanan sebagai facilitator untuk memberi bantuan kepada murid semasa aktiviti membuat anyaman dilakukan. Komunikasi banyak hala dapat diwujudkan di mana ia di antara murid dengan murid dan murid dengan adalah strategi berasaskan sumber dan bahan. Strategi ini bermaksud guru menggunakan banyak bahan seperti buku, teknologi maklumat dan komunikasi, komputer dan sebagainya untuk menjalankan pengajarannya. Penggunaan sumber dan bahan ini dapat meningkatkan keberkesanan proses pengajaran dan pembelajaran dijalankan dan dia lebih berkesan. Sebagai contoh, saya telah menggunakan slide, projektor, komputer semasa menerangkan latar belakang anyaman kepada murid. Selain itu, saya juga telah melaksanakan aktiviti membuat anyaman supaya dia memberi peluang kepada murid untuk menceluburi diri dan mengaplikasikan apa yang telah dipelajari. Sebagai contoh, saya telah menyediakan beberapa keping kertas warna kepada setiap murid untuk menghasilkan anyaman. Dengan ini, mereka akan lebih faham tentang apa yang telah dipelajari, iaitu dapat melakukan anyaman dengan langkah yang betul. Dan pada masa ini, guru berperanan sebagai pembimbing untuk memberi bantuan kepada murid untuk membolehkan mereka menghasilkan anyaman dengan jayanya. Seterusnya, dari segi kaedah, aktiviti pengajaran ini telah menggunakan kaedah demonstrasi. Demonstrasi merupakan satu cara untuk melatih pelajar memerhati dan melakukan sesuatu aktiviti mengikut prosedur. Tujuannya adalah untuk membolehkan murid melibatkan pendidikan visual untuk memerhatikan maklumat, idea atau proses. Sebagai contoh, semasa aktiviti pengajaran dijalankan, saya telah menunjukkan cara dan teknik menghasilkan anyaman dengan betul, iaitu langkah demi langkah. Semasa mengajar murid, guru perlu memastikan bahawa setiap murid menumpukan perhatian. Dan kaedah seterusnya adalah belajar sambil bermain. Kaedah ini membolehkan kanak-kanak belajar dan mengenali persekitaran atau dunia. Melalui permainan, perkembangan kognitif, perkembangan fizikal, perkembangan sosio-emosi dan perkembangan psikomotor dapat dipupuk. Menurut Froebel, permainan konstruktif sebagai aktiviti yang melibatkan pergerakan motor halus seperti menganyam, melipatkan kertas atau menyulam. Dengan melakukan aktiviti tersebut, murid dapat diberi peluang belajar membuat sesuatu, dan apabila murid bermain secara konstruktif, mereka dapat belajar melakukan sesuatu sehingga selesai. Oleh itu, aktiviti menganyam sangat bermanfaat kepada murid, di mana mereka dapat belajar sambil bermain. Akhir kesimpulannya, antara pendekatan yang telah digunakan adalah pendekatan induktif dan pendekatan bersepadu. Manakala dari segi strategi, ialah strategi perpustakaan murid, strategi perpustakaan guru dan strategi berasaskan sumber atau bahan. Dan kaedah yang telah digunakan ialah kaedah demonstrasi dan kaedah belajar sambil bermain. Itu saja, sekian, terima kasih.